天上的云彩似海哈流呀，嘿呀嘿哈流，嘿呦嘿哈流。那个地上的呀雨点儿那呀流，哎呀地上的呀雨点儿那呀流耶。Maaf susahkan awak. Tak susah pun. Tak sangka awak datang temu ramah kami. Kali ini saya nampak bangsal cendawan awak. Ia memang bagus sangat. Saya tak sangka cendawan mampu mengubah nasib penduduk-penduduk kampung ni. Ya. Kami harap benda ni akan berkembang dengan lebih baik. Awak tolonglah kami untuk promosikan cendawan kami. Jangan risau. Lepas saya balik, saya akan minta halaman yang terkenal keluarkan berita ni. Ya. Baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Sudah. Baliklah, ya? Ketua daerah Chen, wartawan Zu nak ambil gambar penduduk kampung di depan kampung untuk letak dalam surat khabar. Baguslah. Silakan. Ya. Yang rendah duduk depan, ya? Ya, yang tinggi pergi belakang. Senyum sikit ya. 1, 2, 3. Satu lagi. Senyumlah sikit. Senyum. 1, 2, 3. Dah ambil dah. Terima kasih banyak ya. Terima kasih wartawan Jom. Jom kita balik rumah. Tunggu sekejap, jangan balik lagi. Saya pun nak ambil gambar. Ambil gambar saya dengan penduduk kampung. Boleh tak? Boleh je. Cepat awak sana. sekali. Boleh ke? Jomlah cepat. Cepat. Jom. Kita ambil gambar dengan ketua daerah. Sekali lagi. Dirilah sana. Rapat sikit ya, rapat sikit. Ambil gambar lagi. Mari. Rapat sikit ya, rapat sikit. Rapat sikit ya. Pakcik Dayu. Pakcik duduk di depan ya. Tak apalah. Tak ada muka saya pun tak apa. Tak apa. Janganlah macam ni. Saya ni bukannya orang penting. Saya berdiri kat sini pun boleh. Malu-malu. Sedia? Lepas saya kira 1, 2, 3, semua cakap Cili. Apa Cili? Kenapa macam tu? Sebab nak bagi nampak senyum. Baru gambar cantik. Tapi kenapa kena cakap Cili? Kita patut cakap tembikai. Tengok ni. Tembikai. Nampak tak? Ya, tembikai. Cakap tembikai ya. 1, 2, 3. Tembikai. Profesor, saya dah tinggalkan buku penting berkaitan tanam cendawan. Barang-barang mandian pun saya tinggalkan. Profesor, awak kena cuci rambut awak tu sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. Awak tak beritahu Defu? Tak, mereka kan sibuk. Saya tak nak besarkan hal ni. Sebelum saya pergi, saya dah uruskan 2 perkara yang paling penting. Saya nak beritahu awak, pertama, kami dah promosikan pengalaman menanam cendawan ini. Kemudian beritahu kami yang mulakan bisnes ni. Kedua, masalah pengangkutan dari Haiji ke Fujian kena diselesaikan. Pekerja boleh balik bila mereka nak melawat keluarga mereka. 2 perkara ini dah diselesaikan. Jinshan, saya tak nafikan yang awak buat banyak perkara dalam masa 2 tahun ni. Ini pun sebab penduduk kampung juga. Kalau kita malas, apa pun kita takkan capai. Nak hidup senang, kita kena berusaha. Selain itu, kena saling membantu. Ada masa mereka buat saya terharu. Saya terkejut masa baru sampai ke sini. Dalam diam 2 tahun saya di sini. Masa berlalu dengan cepat. Sekarang saya akan tinggalkan tempat ni. Sebenarnya saya rasa berat untuk pergi. Tinggalkan kampung ni.
Dahlah tu. Nanti jangan lupa kirim sos sate. Jangan risau. Sifu. Ketua Daerah Chen, dah nak pergi? Kenapa tak beritahu saya? Mana awak tahu saya nak pergi? Saya hantar wartawan Zo. Dia yang beritahu saya. Encik Chen, awak buat macam-macam untuk kami. Awak perkenalkan Sifu pada penduduk kampung. Ajar tanam cendawan, cari rezeki dan promosi cendawan kami. Saya mesti adakan majlis perpisahan. Pergilah lepas kita makan-makan, ya? Tak payah susah-susah. Tak payah susah-susah. Biar saya pergi senyap-senyap. Tak payah bagi tahu orang lain. Nanti kita berhubung melalui telefon. Kereta saya ada dekat depan sana. Awak mesti nampak, kan? Nak pergi sekarang ke? Saya bercadang untuk datang ke sini seorang-seorang aja. Tapi awak berkeras nak hantar. Saya tak berpeluang adakan jamuan perpisahan untuk awak. Jadi saya patut teman awak ke sini. Masa baru sampai, awak yang sambut saya. Masa nak pergi, awak juga hantar saya. Awak ni memang bagus. Aduh, Encik Chen, boleh tak? Kalau awak jangan pegang saya kuat sangat. Maaflah, saya terpaksa. Saya takut jatuh dari basikal. Awak kena santai je. Jalan teruk, macam mana nak santai? Baguslah. Cukuplah sampai sini. Baliklah. Ketua Daerah Chen, terima kasih atas pimpinan awak terhadap kerja saya. Terima kasih banyak atas pengorbanan awak terhadap kampung Jintana Kampung ini. Sudahlah, nanti saya datang tengok perkembangan. Awak kena bekerja baik-baik di sini. Bila saya datang balik nanti, saya harap saya akan nampak awak mengetuai semua orang kampung untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Baiklah. Saya cuba. Saya jalan dulu, ya. Saya akan bekerja keras dan tunggu awak. Bagus betul awak ni. Selamat jalan. Terima kasih. Setiausaha Tan. Ketua Daerah Ma. Hai. Duduk. Encik Tan, awak dah baca ke? Surat khabar hari ini. Ada artikel yang menarik. Ia tulis tentang Kampung Jintan yang berada di kawasan penghijrahan Diao Zuang. Ia tulis dengan baik sekali. Jadi tajuk berita. Cuba awak tengok ni. Artikel ni memang menarik. Ia menjadi model kampung kepada perkembangan industri pada tahap kampung dah mempunyai makna yang begitu penting untuk bantu lebih ramai petani terlepas daripada kemiskinan. Betul. Encik Tan, saya rasa betul-betul teruja selepas saya baca artikel yang mereka tulis ni. Awak pun tahu, dah lama saya mengetuai pertanian. Saya hadapi kesusahan untuk cari jalan penyelesaiannya. Saya nak majukan kampung kita dan menyumbang pada daerah miskin kita. Tapi saya tak tahu apa yang patut saya mulakan. Saya buntu. Selepas je saya baca artikel ni, saya jumpa jalan penyelesaiannya. Mereka ada tulis, penanam cendawan boleh dapat 2 ke 3 ribu yuan. Betul ke ni? Betul. Kalau ini disebarkan ke semua pekan dan daerah, boleh jadi projek membasmi kemiskinan yang hebat. Kalau ia menonjol dalam bandar, dah tentu ia akan menggempakan di seluruh wilayah autonomi nanti.
Ya. Kejap ya. Tunggu kejap. Awak ni tak payah cakap banyaklah. Saya ni kan lagi bijak dari awak. Tengok aja lah nanti. Cendawan saya lebih baik dari awak. Jual. Debo! Ya ke? Awak dah balik! Seronoknya. Tolaklah dia. Wah. Debo! Cantik. Debo! Mana kamu pergi dengan motosikal ni? Saya melawat bandar daerah, lepas tu isi minyak kejap. Hai. Itulah motosikal kamu. Cantik Ada kan? lagi. Ada hon tak? Ada je. Tekan ni. Hei, buatnya. Jomlah, bawa pakcik jalan-jalan. Aduh, sudahlah tu. Awak semua. Tak payahlah. Jago sangat tengok motosikal ni. Lepas jual cendawan, awak pun boleh belilah. Lepas tu tiap hari jalan dekat bandar. Benda biasa je. Abang, Cantik kalau kan? bukan harga cendawan tengah menurun, saya mesti dah mampu beli motosikal tau. Bercakap tentang tu, sekarang ni semua dah tanam cendawan. Kalau jumlah cendawan banyak sangat, harga mesti akan turun. Lama-lama ia akan jadi macam ubi kentang. Benda biasa. Betul. Kenapa awak cakap macam tu pula? Awak pun tanam juga. Sebab itu cendawan banyak. Kenapa Zin tak datang lagi? Tahulah. Yelah kan. Dia kata datang pagi, sampai sekarang tak sampai-sampai. Lain orang tua tu. Saya rasa dia sengaja datang lambat. Dia tunggu cendawan kita tu kering supaya boleh kurangkan harga. Mana boleh macam tu? Sekarang harga dah turun murah 4.40 yuan. Saya bermandi peluh nak tanam. Ini bukan kerja mudah. Penat tau nak buat. Jangan risau. Lepas cendawan tu jadi, seluruh kampung ni akan bertuah. Cendawan yang saya tanam tu harganya takkan rendah. Betul tu. Bagus sangat. Bagus. Fikiran awak bagus. Saya telefon ketua daerah Song dulu. Biar jawatan kuasa bermesyuarat dulu. Kami akan bincangkan etika ni dan idea awak secara terperinci dalam mesyuarat tu nanti. Baik. Ketua daerah mah. Macam ni lah. Sebenarnya, saya nak minta awak untuk pergi Kampung Jintan untuk lakukan sedikit kajian tempatan dekat kampung tu. Faham-faham je lah. Saya baru aja dilantik. Saya belum faham keadaan dekat sini. Tapi awak bukan saja mewakili kerajaan daerah. Awak juga mewakili saya sebagai setiausaha baru. Tu dia. Sampai dah. Dah sampai dah. Cepat. Ambil cendawan. Sini cepat. Sini. Cepat. Tutup cendawan ni. Tutup cepat. Cepat sikit. Awak ni memang macam ni lah. Awak cakap awak nak datang pagi tadi. Kenapa sekarang baru sampai? Lambat betul lah awak ni. Betul tu. Nah, rokok. Lama Kalau kami saya tak siap berjanji dengan Pakar Ling tu, saya takkan datang ke sini tahu tak? Pula. Kenapa ni? Apa yang dah Barang yang Beritahulah. susah dapat, itu yang lebih berharga. Tengoklah, Kampung Mining sekarang ada lebih dari 100 buah bangsa cendawan hanya dalam masa beberapa hari saja. Penduduk Yingchuan tak mampu habiskan cendawan ni. Saya tak mampu nak jual semua cendawan. Hei, kalau awak jadi saya, berani ke beli cendawan dengan harga tinggi? Tak kan? Tapi masalahnya sekarang... Harga hari ini 3 yuan sekilo. Mana boleh macam ni? Boleh macam Mana tu? ni? Boleh lah macam ni. Awak ni memang licik. Saya tak puas hati. Suka hati je turunkan. Harga dah turun 4.40 yuan. Sekarang ni 3 yuan pula. Apa yang kami semua nak untung? Awak nak jual atau tak? Bukan saya yang tentukan harga. Ini memang harga pasaran sekarang. Hei, Saya pun kejap tak nak tengok rugi dulu juga. ni. Saya nak tunjuk dekat awak. Ini cendawan tunggul pertama. Ianya memang berkualiti. Cendawan saya ni besar tau. Ya, Memang bulat, bagus. warnanya cantik. Bagus tau. Cuba Tapi- tengok ni. Kalau awak hanya tawarkan 3 yuan aja pada saya, Betul macam tu. mana saya nak tanam semula cendawan ni nanti? Fikirlah sikit. Dahlah. Langsung tak ada untung. Ini harganya. Kalau awak nak jual, saya beli. Kalau awak tak nak jual, saya pergi sekarang. Hei, awak tahu tak berapa lama kami tunggu awak datang? Tapi bila awak dah datang, awak kurangkan pula harga. Sabar Pakcik. Zin, dengar sini. Saya nak cakap. Kami dah lama jual dengan awak. Naikkanlah harga sikit. Bolehlah ya? Dah lama kita Awak kerjasama. naikkan harga sikit. Hebo, biar saya berterus terang. Saya dah alami kerugian dengan menawarkan 3 yuan. Cendawan sebelum ni dah dijual dengan harga tinggi. Kalau tidak, saya takkan tawarkan harga macam ni pada awak. Kalau tak percaya, pergilah tanya harga pasaran. Hei, kalau dapat cari pembeli yang tawarkan harga lebih tinggi, saya bayar awak. Aduh, 3 kali mana ganda. boleh macam ni? Ataupun 5 kali ganda. Macam mana? Boleh Kami tak bermaksud pun. Kami ikut harga awak. Cendawan ni tak boleh tahan lama. Debo. Ambil.
Apa yang tu? Agaklah 3 yuan dulu ni. Macam mana ni? Tak boleh, saya memang tak boleh nak bayar lebih. Tak boleh lah macam Ini ni. memang harga pasaran lah. Kenapa awak setuju Faham juga? Apalah. Awak ni memang licin Jangan tau. marah saya. Ambil 3 yuan. Apa je yang kita dapat makan nanti? Abang Abang bayar Zin. duit baja lagi. Dah beli Tak ke? bolehlah nak selenggara bangsa tu Alamak, lagi. teruk betul saya ni. Perniagaan Macam ayah ni. ni teruk sangat. Saya hampir Pakcik terluka. Dayung. je. Saya Tentu sekali. dah beli masa saya pergi ke Incuan. Ada kat atas truk. Ya Lepas ke? selesai semua ni, saya bagi. Terima kasih banyak Abang Zin. Terima kasih. Terima kasih sangat Abang Zin. Berapa ya? Saya dah tengok dekat tempat lain. Paling murah 320 yuan. 320. Ya. Ya, baiklah. Awak timbanglah cendawan saya dulu ya. Baiklah. Nanti saya bayar awak. Ya, ya. Nanti saya bagi. Ya, Baiklah, terima kasih, baiklah. ya. Cepat timbang. Cendawan ni elok tapi 3 yuan je. Memang macam tu harga pasarannya. Yang ni beratnya 20 kg. Angkat ni. Yang ni 20 kg ya. Baiklah, angkat ni. 20 kg. Jumlahnya kurang sikit daripada 80 kg. Tak apalah, saya kira 80 kg. Terima kasih. Jumlahnya 240 yuan. Kurang 80 yuan. Ya. Boleh ke kalau saya bayar awak Cantik-cantik masa awak datang cendawan beli saya cendawan lain kali? Sekarang saya tak cukup duit lah. Saya takkan datang lagi. Ini kali terakhir saya beli dekat sini. Kenapa dia? Macam ni. Perangai Abang Dayu tu memang macam tu. Saya tak marah sesiapa pun. Saya dah rugi sekarang ni. Kalau awak bukan pelanggan lama, saya takkan datang. Bagi saya 3.60 yuan lah ya. Giliran siapa pula lepas ni, letak ke atas timbang. Letak ke atas timbang. Awak nak datang. Saya tak boleh lama dekat sini. Awak akan menyesal kalau tak datang sini. Oh ya, Shui Hua. Ya. Nanti saya hantar ke rumah awak. Ya. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Tapi macam mana ni? Kami Tolong banyak saya lagi. beratlah. Dah sampai. Dekat sini ke? Terima kasih. Tak apa. Letak je. Kerusi tu dekat sini. Letak sini ya? Ya. Yong Fu, Ya. Abang Zin tolong beli kerusi tu dekat Yin Chuan. Maaf susahkan awak. Tak apa, tak apa. Duduklah dulu. Tak apa, saya nak cepat. Syuhua, tolong tuangkan air. Awak kiralah dulu. Ya. Cukup kan? Ya. Pergi dulu ya. Terima kasih. Syuhua, Ya, kenapa bagi dia duit? duit kerusi roda. Bukan ke harganya 300 lebih? Tadi jual cendawan, mesti ada duit lebih. Harga dah turun. Dah jadi 3 yuan. Berapa? 3 yuan? Dia mesti dah tipu kita ni. Dia tak tipulah. Kampung lain pun macam ni juga. Abang Zin cakap cendawan tak dapat dijual dengan harga tinggi sebab ramai yang tanam. Dia tak boleh tawarkan dengan harga yang rendah. Dia ke yang tentukan harga? Abang Zin cakap dia tawarkan harga ni sebab kita dah lama dengan dia. Jangan cakap lagi. Pergi bagi balik. Saya dah belilah. Jangan buka plastik tu. Saya takkan guna tu. Kalau buka, tak boleh nak pulangkan. Dalam keadaan ni, benda tu tak berguna. Harga cendawan menurun. Macam mana nak bayar pinjaman? Sini. Awak cubalah duduk dekat atas ni. Cepat. Baiklah, berhenti dekat sini. Mari. Hai. Minta ini saya dia. cendawan satu. Satu dah lah, tak ada banyak. timbang Kita angkat seorang satu. Saya makan satu je setiap hari. mari. Mana ada duit nak beli Dan banyak. pergi Barang tanya baru lagi. lagi ni. Saya tak percaya. Baru dipetik. Tak dapat jual dengan harga Ya, yang tak Ayam berapa lagi kilo? sekarang. Ayam murah. Ayam sekarang mahal. Kilo. Murah-murah. Yang ini. Nak beli telur lagi. Itu mahal juga. Kepala je. Penat je tu Masak semua. apa? Kepala.
Sana tu macam ada jual kambing lah. Ini sesuai untuk masak. Nak beli cendawan tak? Serius? Cendawan? Ini dia. Cik tak biasa. Kau dah timbang dah saya punya berapa? Kampung Jintan. Mari. Kampung Jintan? Ya. Barang baru lagi ni. Segar-segar baru Kenapa jual dipetik. cendawan? Sewa. Berapa kilo? Kamu berdua kenal? Kenal. Yang ini. Saya nampak orang lain mewah bila jual cendawan. Saya pun nak macam tu. Tapi pasarannya merosot. Tengoklah muka saya. Kalau datang hari itu, harga ada tahan. Sekarang menurun. Kenapa? Saya makan satu sebab pasaran merosot. Ada duit Nak beli tak ni? Kau dah timbang dah awak saya bersusah berapa? payah dari kampung Cik. Mari, Saya akan beli ayam lagi. 2 yuan. Barang baru lagi ni. Segar-segar baru dipetik. 2.40. Ada orang datang tawarkan ni 3 yuan tahu tak? Harga dah menurun. Harganya tak tetap. Saya dah tawarkan harga yang bagus. Abang, harga asal 5.60 yuan. Itu dulu. Sekarang lain. Kalau awak hantar kat saya sebelum ni 6 yuan pun saya sanggup bayar. Sekarang tau. kenapa tak nak? Macam mana saya nak beli? Saya dah rugilah. Awak ni. Harga ni dah melampau sangat lah, bang. Bekalan cendawan sekarang terlalu banyak sebab tu harganya menurun. Awak Barang nak baru beli? lagi ni. Tak nak. Segar-segar Pergilah. baru Jual tempat lain. dipetik. Baik. Ya, nak berapa kilo? Pergilah. Jangan kacau saya berniaga. Kilo. Ini. Boleh. Tak ada apa yang mudah dalam dunia. saya cendawan satu. Satu Saya dah cakap jangan tanam cendawan. Saya makan satu je setiap Orang hari. lain ada lah Ada juga duit yang banyak. dapat untung. Tapi kita ni langsung tak untung. Tak boleh. Ini Tak, dia. saya nak beli ayam lagi. Ingat ayam Ayah murah. anggap Kau ni dah sebagai timbang dah kerja. saya punya berapa? Ingat ayah tak boleh cari. Mari. Cara apa yang ayah ada? Barang baru lagi ni. Paling teruk sangat Segar-segar baru ayah dipetik. tebalkan muka. Lepas tu pergi Ya, nak jumpa berapa dengan kilo? Azim. Dia mesti beli cendawan ayah. Kilo. Tak apalah, saya bagi. Sana pun. Ini. Ada orang masak sangat pedas. Nak kepala je. Aduh, berapa kali nak beritahu awak ni? Saya tak menipu awak lah. Dengar Azin. Awak ambil 3 yuan masa awak datang kampung. Tapi sekarang tiba-tiba jadi 2 yuan pula. Biar saya beritahu awak sebabnya. Sini. Tengoklah. Semua ni cendawan kampung awak. Sebakul pun tak jual. Saya nak cari kawan saya untuk simpan di stor sejuk. Tengoklah. Saya tak berani beli lagi. Tak berani. Tak apa, awak isap rokok dulu. Hai. Saya tahu susah untuk tanam cendawan. Kalau saya tak beli nanti, awak mesti akan rugi besar. 1 sen pun tak akan dapat. Saya ambil 2 yuan. Takat tu je. Tak boleh nak lebih. Kalau tak nak, tak apa. Hai. Apa kata patah balik ke pasar, dapat 2 lebih. Tak payah fikir lagi. Cendawan ni akan rosak esok. Mustahil dapat jual dengan 2.40 yuan. Tak payah bazir masa lagi, ayah. Jual je lah. Harganya akan makin turun kalau asyik ulang alik. Tak guna betul lah. Yelah. Saya jual lah. Hei, itu dia. Awak dah balik ya? Sifu, Awak balik juga ya? kalau Sifu tak balik mesti penduduk kampung cemas. Sabarlah, sabar. Apa Sekarang hal ni, setiap hari harga cendawan turun. Peniaga dah tak datang beli cendawan. Penduduk kampung dah tak tahan, dah tak tahu apa nak buat. Saya tak ada jalan penyelesaian sebab tu saya tunggu awak balik. Kita pergi ke kampung dulu. Ya, mari. Profesor Ling. Tengoklah. Ini yang dah dikutip ke? Ya. Ya, dah bertimbun. Ni baru 2 hari. Cendawan di bawah dah rosak dah. Kalau terus macam ni... Habislah semua cendawan kami. Tengok, apa yang kami Profesor! nak buat. Profesor! Saya dah bawa mereka. Defu, boleh guna pejabat kampung untuk mesyuarat? Gunalah. Sini. Jom kita mesyuarat. Jom. Profesor Lee nak balik. Baguslah. Hey, Profesor. Sekarang macam mana? Macam mana? Sabar semua. Buat apa kat sini? Apa kami nak buat? Awak Sekarang kenalah ni- berikan kami penjelasan. Profesor tengah cari jalan lah ni. Mereka semua sekarang tengah pergi mesyuarat. Buat apa pakcik datang sini? Pakcik hanya buat kecoh je. Kami bukan nak buat kecoh. Tolonglah. Cendawan tak dapat dijual. Apa yang kami patut buat? Kalau datang, masalah selesai ke? Mereka akan cari jalan lepas mesyuarat. Sekarang macam mana? Kami tengah cari jalan. Balik. Jom. Kita mesyuarat.
Kami kena mesyuarat dulu. Nanti saya beritahu apa nak buat. Baiklah, Kami bersurai. semua tunggu Balik awak. dulu. Baik. Awak semua ni pakar. Awak pun nampak betapa seriusnya masalah ni. Berpuluh bangsal di kampung Jintan dan beratus bangsal di Yuchuan Ying. Sekarang ni musim kutip cendawan. Sebuah bangsal mampu menghasilkan 150 kg atau 200 kg. Berapa banyak hasil dengan 100 lebih bangsal? Kalau tak laku, semua rugi besar. Profesor, tugas kita promosikan pengeluaran dan ajar mereka. Tanggungjawab kita ajar mereka tanam cendawan. Soal naik turun harga pasaran, kerugian dan untung, itu semua bukan tanggungjawab kita. Kita tak perlu tanggung pun semua ni. Macam mana awak boleh cakap macam tu? Kita dah pun janji untuk terima misi ni. Kata-kata awak menunjukkan awak tak faham tentang penduduk penghijrahan Dio Zhuang. Awak langsung tak faham terhadap kemiskinan mereka. Mula-mula awak datang, saya dah jelaskan semuanya. Kerja kat sini memang tak sama dengan Fujian. Segala masalah cendawan adalah perkara besar yang kita kena selesaikan juga. Saya takkan cakap lagi dah. Saya tak nak dengar alasan mengarut yang macam ni lagi. Saya nak cakap tentang pelan kontingensi. Untuk kurangkan kerugian serendah mungkin, kita perlu gunakan bantuan keuangan yang penyelia Wu bagi untuk membina 2 stor simpan beku sementara dekat Yuchuan Ying. Simpan cendawan segar sebanyak yang mungkin dekat stor tu. Awak semua pergi ke kampung masing-masing, kumpulkan orang pandai dalam pembinaan bangsal. Kita bina stor beku tu secepat yang mungkin. Kita sekarang tak cukup masa. Cepat buat kerja. Masalah Voltan peti sejuk dah selesai? Ya, sudah. Orang stesen elektrik dah bina talian elektrik khas. Profesor, semua dah bersedia dan berfungsi macam biasa. Dah boleh mulakan. Ya, baguslah tu. Bagi tahu semua penanam cendawan untuk beratur ikut nombor giliran dan simpan cendawan. Saya dah maklumkan. Bagus. Syuhua, Ya, sudahlah. Buang masa je kutip tu. saya dengar stor simpan beku akan siap hari ni. Saya nak masukkan cendawan segar ni ke dalam stor tu dulu. Masukkan cendawan dalam stor? Ya, Habis tu yang lama-lama ni, besar ke stor tu? Petik setiap hari tapi tak jual. Muat ke stor tu? kita akan jumpa jalan. Selalu cakap macam tu. Memang dah tak ada jalan lagi dah ni. Hei! Pergi bagi balik kerusi ni lah!
Yong Fu, awak jangan risau ya. Kalau tak dapat jual pun, kerusi ini tetap ada dekat sini. Degilnya awak ni. Kenapa awak tak nak dengar cakap saya ni? Kita ni masih berhutang lagi tau. Kita kena pulangkan ni untuk bayar hutang. Saya dah cakap jangan buat pinjaman dan tanam cendawan. Saya ni tak boleh nak berjalan. Kalau apa-apa jadi, tak dapat buat apa. Saya tak fahamlah. Kenapa awak tak dengar cakap saya? Kenapa nak tanam? Semua sebab Madefu ke? Perhatian! Perhatian! Stor simpan beku dah pun siap. Stor simpan beku dah pun siap. Sila beratur mengikut nombor giliran dan hantar cendawan kamu semua ke stor simpan beku selepas membuat tanda pada bakul cendawan kamu. Ingat, hanya cendawan segar, bukan cendawan lama. Hanya cendawan segar, bukan cendawan lama. Saya pergi simpan dulu. Yong Fu, awak boleh marah saya kalau awak geram dengan saya. Tapi janganlah babitkan Defu. Saya ni ibu anak kita. Dan saya ni isteri awak. Kata-kata awak dah guriskan hati saya, hati awak. Fikir perasaan saya. Kalau awak suami yang tak berguna, dah lama saya ni minta cerai. Tapi awak bukan orang macam tu. Awak bertanggungjawab. Nyawa kita dah terikat. Saya takkan pulangkan. Saya takkan. Saya beli untuk awak. Awak kena duduk dekat situ. Dengan adanya stor ni, tak adalah membazir sangat cendawan-cendawan yang dah dikutip ni. Betul. Pelan-pelan sikit. Oh, ya ke? Tak apalah. Kita tunggu aja lah. Nanti dia sampai lah. Ya. Sekejap lagi. Nak buat macam mana? Ya, boleh tu. Susulnya dulu. Susulkan sini. Tengoklah nanti kita dapat berapa. Yang penting. Baik-baik. Betul, ya. Betul nak ikut saya? Awak tak takut? Takut apa? Kalau kita hidup susah? Awak takkan biar saya hidup susah. Cepat-cepat, bawa sini. Ya. Ui, ramainya orang nak simpan. Cukup ke tempat ya? Dah sampai.
Tolong kita pergi dulu. Beratur panjang lagi ni. Apa khabar? Khabar baik. Saya nak jumpa Profesor Lee. Kenapa nak jumpa dengan Profesor Lee? Awak ni. Saya Setiausaha Kampung Jintan. Nama saya Madefu. Oh, awak rupanya Madefu. Saya memang nak jumpa awak. Ketua daerah Ma tak datang. Saya Setiausaha Ketua daerah Ma. Dia minta saya cari awak dan Profesor Ling untuk belajar sesuatu tentang penanaman cendawan. Mari sini. Profesor dekat sana. Ya. Ini harganya. Tengok ni. Siapa? Tengok dia. Tengok dia. Dah sampai. Kita tengah sibuk. Kenapa kena jumpa pemimpin pula? Saya pun tak tahu. Ketua daerah Ma, saya dah bawa mereka. Ketua daerah. Mana Profesor Ling? Kenapa tak datang? Dialah Profesor Ling. Oh, Profesor Ling. Saya minta maaf sangat. Saya tak dapat jam awak tadi. Kita berdua pernah jumpa ke? Saya kenal awak. Awak tak kenal saya. Macam mana kenal saya? Surat khabar. Tengok. Awak pakai suit dan tali leher. Bukan macam sekarang. Awak jauh beza dalam gambar. Sini, sini. Mari duduk. Duduk dulu lah. Duduk. Profesor. Saya tahu. Awak dah banyak buat macam-macam demi penduduk-penduduk tempatan ni. Sebagai pemimpin, banyak kami kena belajar dari awak. Kami berdua sibuk betul sekarang ni. Awak panggil saya dan Defu datang ke sini sebab ada benda nak bincang ke? Betul tu. Benda ni penting sebab tu saya jemput awak. Profesor Ling, tengok. Selepas artikel ni dipaparkan, ia menarik perhatian pemimpin seluruh daerah, bandar dan juga wilayah autonomi. Tambahan pula awak melaksanakan polisi membasmi kemiskinan Timur Barat dengan kemudahan teknologi supaya penduduk hijrah Kampung Jintan dapat cari rezeki dan dapat hidup senang. Gurun kering telah pun menjadi tanah yang berharta sekarang ni. Peristiwa ini memang mengharukan. Ia patut dijadikan teladan dan disebarkan ke tempat yang lain. Kerajaan daerah akan cuba adakan persidangan yang bincangkan pembangunan Kampung Jintan. Kerajaan daerah hantar saya untuk buat kajian di sini dulu sebelum persidangan tu. Saya sibuk sebab tu saya jemput awak berdua datang ke sini. Seterusnya, saya akan jelaskan tentang butiran terperinci persidangan ini pada awak. Ketua daerah, saya rasa kita tak dapat adakan persidangan. Kenapa pula? Sebagai seorang pemimpin, awak tak patut suruh kami berdua datang ke sini. Awak patut pergi ke bangsa penduduk. Lepas tu, awak akan faham kenapa tak dapat adakan persidangan. Cepat hantar saya balik. Hey, Profesor. Dia... Awak jangan ambil hati, ya. Kampung kami ada banyak benda nak diuruskan. Kami sibuk sangat. Saya rasa baik jangan adakan persidangan. Saya balik dulu. Saya ada banyak benda nak buat. Tunggu. Awak tunggu dekat sini dulu. Macam mana dengan Profesor Lee? Awak hantar dia balik dulu. Ya, baiklah. Marifo, sebagai setiausaha kampung, kenapa awak tak berdisiplin langsung? Ketua daerah. Ini perkara yang penting. Setiausaha dengan ketua daerah tengah tunggu. Awak belum jelaskan apa sebabnya. Saya minta maaf. Saya terlalu cemas. Biar saya jelaskan kepada awak. Bagus. Ya. Duduk dulu. Duduklah. Kan kami dah maklumkan kat awak sebelum ni. Boleh simpan cendawan segar je. Cendawan ni dah rosak. Tak boleh simpan. Encik. Cendawan ni hanya bahagian atas saja yang rosak sikit. Tolonglah kesiankan saya. Bolehlah ya. Kalau tak simpan ni, saya memang rugi besar. Tak bolehlah. Stor ni bukan untuk awak seorang je. Sabar. Awak tak boleh pentingkan diri. Ayah, sudah itu. Ramai yang beratur kat belakang tu. Dah lah, ayah. Tapi sekarang ni, bagi masuk tak? Profesor Ling yang tetapkan peraturan. Jadi kenalah ikut. Apa hebatnya dia sampai kena ikut dia? Dia ke yang berkuasa? Kalau bukan sebab dia, kita takkan buat pinjaman bina bangsal untuk tanam cendawan dan alami kerugian macam sekarang. Lepas buat store, tak bagi masuk pula. Apa yang dia nak buat? Jangan macam ni. Kenapa? Itu dia. Memang dialah. Habis tu kenapa? Saya nak jumpa dengan dia. Apa yang berlaku ni? Tapi dia tetap nak masukkan ke dalam store juga. Kenapa ni? Apa dah jadi?
awak tak benarkan saya masuk ke cendawan. Apa saya nak buat? Takkan nak tengok cendawan ni rosak? Abang Dayu, kan kita dah janji sebelum ni untuk simpan cendawan segar dulu. Takkanlah kita tak boleh nak ubah peraturan ni? Kenapa nak ubah pula? Ini stor simpan beku sementara. Ia hanya mengurangkan sebahagian kerugian awak. Ia tak dapat tebus semua kerugian. Stor ni tak muat nak simpan semua. Kalau awak tahu tak muat, kenapa awak ajak kami semua penduduk kampung ni untuk bina bangsal dan tanam cendawan ni? Awak tengah tolak kami semua ke ambang maut. Kenapa cakap macam tu? Tak apa. Saya tak cakap apa-apa lagi dah. Tak guna. Apa ni? Sabar. Semua. Sesiapa yang halang saya? Tepi. Tepi. Buang je semua ni. Tepi. Tepi ni. Sabar. Tak dapat jual. Buat sementara. Betul kan? Betul. Sementara je kenapa tak dapat adakan persidangan? Saya rasalah masa macam nilah persidangan kena diadakan. Malah, ia kena berjaya. Tapi masalah sekarang, pasaran Yin Chuan dah penuh dan cendawan kami tak dapat dijual sampai ke hari ini. Banyak cendawan dah rosak dalam bangsal. Macam mana kita nak adakan persidangan tu? Defu, saya faham sangat dengan perasaan awak. Tapi, awak terlalu muda dan awak tak nampak apa di sebalik semua ni. Walaupun kita hadapi masalah jualan cendawan, kita tak boleh nafikan jasa Profesor Ling dalam mengotai kampung Jintan untuk basmi kemiskinan disebabkan masalah ni. Kita juga tak boleh nafikan awak sebagai kader yang berjaya pimpin penduduk kampung menuju ke arah kemakmuran. Kita memang tak boleh nafikan yang kampung Jintan tu sebagai kampung contoh. Persidangan mesti diadakan. Ini bukan saja berkaitan dengan masalah kampung daerah dan juga pendapatan para petani. Malah ia juga mesyuarat bersejarah yang meningkatkan perkembangan kampung di daerah kita ke tahap yang lebih tinggi. Sekarang ni awak mesti dah faham kepentingan persidangan ni kan? Faham. Tapi Ketua Daerah... Baiklah, Defu. Saya dah habis cakap benda-benda yang penting. Rasanya di masa depan, kita akan ada banyak peluang lagi untuk bekerja bersama-sama. Saya kena balik ke daerah dan laporkan perkembangan persediaan persidangan. Jayan? Pergi tengok. Jayan? Mak, kenapa Mak baru balik? Atuk Dayo kamu. Dia buat kecoh dekat stor simpan beku tadi. Sebab itulah Mak balik lambat ni. Kamu mesti lapar Mak masak ya? Makanan dah siap dah. Mari makan. Hampir minyak bawang yang ayah buat bau wangi sangat. Saya dah makan satu tadi. Kali terakhir saya makan ni, masa mula-mula kita kahwin dulu. Tinggi kerusi ni sama tinggi dengan dapur kita. Lepas ni, awak kerja je. Saya masak. Sedap. Nak pergi mana? Saya malu nak tinggal sini. Pergi dulu. Kamu nak tinggalkan kampung ni? Ke mana kamu nak pergi? Ha? Pergi ke Fujian. Saya nak cari duit. Kamu ni kan? Apa masalah kamu ni? Apa masalah kamu sebenarnya ni? Ha? Ha? Sudahlah tu. Ayah takkan dapat pukul saya lagi. Kalau nak pukul, pukul diri sendiri. Hei! Kamu! Jangan pergi! Tak nak! Shui Wang! Mari sini! Baiklah. Anak tak guna. Lantaklah dia. Biarkan je lah dia. Nak pergi-pergi ajalah.
Ayah tak perlukan kamu. Baik kamu pergi aja. Semua tak berguna. Hidup saya terlalu susah. Sanggup betul dia tinggalkan saya dekat kampung ni. Tak guna. Kamu memang tak berguna. Pakcik Dayu tu, dia memang dah melampau sangat hari ni. Kenapa? Tadi Defu tak ada. Tak ada siapa yang halang pakcik. Dia lepaskan geram pada Profesor. Profesor Ling tak salah apa pun. Pakcik tu yang tak faham. Kebakaran! Kebakaran! Rumah Abang Dayo terbakar! Rumah Abang Dayo terbakar! Kebakaran! Saya nak tengok sekejap. Ya, pergilah. Hati-hati. Rumah Abang Dayo terbakar! Tirus lagi! Siapa pula yang bakar ni? Tirus lagi! Hati-hati! Jaga! Habis tempat ni. Aduh, macam mana boleh jadi macam ni? Cepat. Usul lagi. Cepat, Jirus. Cepatlah. Jirus je, cepat. Cepatlah, selamatkan jenazah. Hati-hati, jaga. Ya, padamkan. Padam api. Sana. Cepat sikit. Cepat sana api besar. Cepat. Ni ambil ni. Ambil lagi. Cepat. Bawa lagi. Cepat. Jirus lagi. Cepat. Jirus lagi. Tolonglah, cepatlah. Hati-hati. Jangan ke jenazah saya tu. Tempat ni. Padam! Aduh, macam mana boleh jadi ni? Cepat. Usul lagi. Cepat, Jirus. Jirus je, cepat. Simpan je! Hati-hati. lagi! Ya, Air tak padamkan. cukup! Padam api. Api bagi kuat ni! Sana. Cepat! Cepat sana api besar. Barang yang boleh. Ni, ambil ni. Ambil lagi. Aduh. Habis Dah padam memang dah padam. Tapi habislah semua. Itu Defu. Apa kita nak buat ni? Kenapa dia kena? Kesian dia. Kenapa dia tu? Profesor, Kenapa jadi macam ni? semua dah hangus dah. Kesian dia. Pakcik Dayu, kenapa pakcik buat macam ni? Janganlah marah saya lagi. Saya dah menyesal. Tolonglah fikirkan cara untuk cari anak saya, Shui Wang. Kenapa dengan dia? Kenapa Mana dengan dia? Shuang? Mana dia? Budak tu bertengkar dengan saya. Dia sanggup tolak saya. Dia nak kerja dekat Fujian. Apa? Macam mana saya nak hidup dekat sini? Ha? Saya yang hantar Shi Huang. Saya rasa sekarang dia dah sampai Shanxi. Kenapa awak tak halang? Pakcik ingat apa dia buat tu betul? Shi Huang tak berhenti menangis dalam perjalanan. Dia cakap dia kerap kena pukul sejak kecil. Abang tahu tak pinjaman untuk beli traktor dan bina bangsa mereka milik siapa? Pakcik Dayu memang ayah yang hebat tau. Dia suruh anak dia buat 2 pinjaman. Shi Huang kata nak cari duit untuk langsai ke hutang. Takkan saya nak halang. Kebelakangan ni buat apa? Setiap hari kamu pergi ke daerah. Cendawan tak untung. Saya tak boleh nak duduk diam. Saya pergi cari kerja. Kerja apa? Tunggulah saya berjaya dulu. Lepas tu baru bagi tahu abang. Dengar sini. Jangan buat yang bukan-bukan. Tak percaya saya ke? Kumpulan 1, 2, 3. Bertolak pagi-pagi esok. Zayan dan yang lain tinggal kat sini. Jaga 2 stor simpan beku dengan baik. Pastikan tak ada masalah. Faham tak? Faham. Ya, baiklah. Baiklah, itu aja. Bersurai. Jomlah. Mari kita balik. Selesai dah mesyuarat. Dah malam ni. Ya, apa-apa nanti saya bagi tahu. Dah habis kerja? Ya, dah habis kerja. Nak balik dah? Ya, saya balik ya. Ya. Saya akan buat kerja yang baru. Balik dulu. Awak Balik je. dulu. Saya baru nak pergi jumpa dengan awak. Lama sangat tadi. Duduklah.
Profesor, saya nak minta maaf pasal siang tadi. Tak apa, awak tak salah. Kalau saya penanam cendawan, saya pun akan marah juga. Nasib baiklah, walaupun dia alami kerugian besar, peristiwa kebakaran tu dah sedar ke saya. Tak kira berapa banyak stor simpan beku yang kita bina, ia tak dapat selesaikan masalah ni. Jalan penyelesaiannya adalah menjual cendawan tu dan pasarkan cendawan secara meluas. Dengan cara ni, penduduk kampung boleh bina bangsal dan tanam cendawan dengan tenang. Betul. Jadi, kami dah adakan mesyuarat tergempar. Kami fikirkan pelan jualan di seluruh negara dan membentuk 3 kumpulan jualan cendawan. Saya akan bawa 1 kumpulan ke Shanghai, Zhejiang dan Jiangsu untuk pasaran. Huang akan bawa 1 kumpulan ke Beijing, Tianjin. Hebei, Shanxi. 1 kumpulan lagi akan ke Xi'an, Zhongzhou, Anhui. Juruteknik yang tinggal akan uruskan operasi 2 stor simpan beku ni. 3 kumpulan ni akan bertolak pada pagi esok. Esok? Semakin awal kita luaskan pasaran, semakin kuranglah kerugian yang penduduk kampung akan tanggung. Selepas saya pergi nanti, beban awak akan bertambah. Peristiwa kebakaran bangsal mungkin akan membawa kesan yang negatif kepada ramai penduduk kampung kita ni. Awak mesti jelaskan yang cendawan kita mampu bersaing dalam pasaran. Sebagai penyelidik, kami dah mengabaikan jualan. Jadi kami mesti mengatasi masalah ni dan jual cendawan penduduk kampung kita. Ingat baik-baik ya. Jangan biarkan kebakaran bangsal berlaku lagi. Jangan sesekali biarkan penduduk kampung bazirkan duit mereka lagi. Awak jangan risau. Nanti saya akan pergi ke setiap keluarga dan jelaskan pada mereka semua tentang cendawan kita ni. Baguslah tu. Tapi saya nak beritahu pada awak sesuatu. Awak tak boleh pergi besok. Kenapa? Kerajaan daerah buat keputusan nak adakan persidangan tu. Mereka buat awal bulan ni, beberapa hari lagi. Apa kena mengena persidangan tu dengan saya pula? Setiausaha kau cakap, awak tak utama dalam persidangan ni. Awak kena berucap, kongsikan pengalaman dengan mereka semua. Kejap, mereka ada tulis rangka ucapan untuk awak. Mereka nak awak tulis ucapan awak berdasarkan rangka ni. Lepas tu saya akan hantar pada timbalan ketua daerah Mak untuk sema. Saya tak fahamlah dengan dia. Cendawan tak dapat dijual, tapi dia langsung tak datang tengok. Tiba-tiba nak bersidang pula. Patutkah dah buat semua tu? Dia tak tahu ke nak buat kerja? Awak janganlah marah, ya? Saya pun tak ada cara lain. Dia dah beritahu pada saya. Ini tugas politik, bukan persidangan biasa. Kalau Profesor pergi juga besok, saya tak tahu apa saya nak cakap dan jelaskan pada dia nanti. Awak hanya setiausaha kampung sementara. Kalau dia pecat awak pun, awak tak rugi apa-apa. Kalau cendawan tak dapat jual, setiap keluarga yang akan rugi. Saya yang suruh tanam cendawan, jatuhlah maruah saya. Siapa nak percaya saya bila saya promosi bisnes lain? Jadi, saya kena pergi juga cari pasaran. Saya bukan je nak jual cendawan, tapi nak bina rangkaian jualan dalam jangka masa panjang. Awak faham tak ni? Saya faham. Nanti bila ketua daerah tanya tentang perkara ni, apa saya nak cakap? Cakap je saya tak nak. Saya tak ada masa. Komrad Macing Iyun dah buat banyak kerja penyelidikan dan dia juga dah buat pemeriksaan supaya persidangan tu berjalan lancar. Ia telah membentuk asas yang sangat bagus untuk adakan persidangan. Tarikhnya dah ditetapkan. Mulai hari ini, saya minta kamu semua tolong bagi kerjasama dengan hati yang terbuka supaya nanti persidangan tu dapat dijayakan dengan sempurna. Baiklah, saya nak beritahu kamu semua sesuatu. Semalam saya ke mesyuarat wilayah dan saya laporkan penganjuran persidangan ni pada Setiausaha Yang dari Jawatan Kuasa Wilayah. Nak tahu tak, dia rasa gembira lepas dengar berita ni. Setiausaha Yang masa dia jadi ketua daerah di sini, tugas utama dia adalah tentang penghijrahan penduduk Dio Zhuang. Dialah satu-satunya yang turun padang dan mengendali penduduk hijrah Dio Zhuang yang pertama.
Lepas beberapa tahun, Kampung Jintan ada perubahan yang besar sekali selepas pelaksanaan polisi membasmi kemiskinan baru di bawah kerjasama Fujian dan juga Ningxia. Penduduk penghijrahan di Ozuang ada kehidupan yang stabil dan mewah. Kampung ni sekarang dah jadi contoh yang bagus. Persidangan ni juga diadakan pada masa yang tepat. Setiausaha yang juga kata dia akan hadiri persidangan tu untuk ucap tahniah. Ya. Abang. Kenapa? Ketua daerah Ma akan datang tengok persediaan persidangan nanti. Abang belum buat apa pun. Profesor tak nak datang persidangan sebelum pergi. Tak tahu macam mana nak beritahu ketua daerah Ma. Peninglah. Janganlah buat muka kecewa. Kalau saya, abang, saya takkan buat kerja yang susah-susah ni tau. Pegawai kampung yang tak dapat rasuah. Defu! Kenapa? Defu, pergi tengok cepat. Pakcik awak tu, dia nak balik ke kampung Yon Chuan. Dia kat mana? Pintu masuk kampung. Apalah pakcik ni? Debo! Ya? Bawa motor. Ya. Tunggulah, Dayu. Kenapa awak nak pergi pula ni? Janganlah macam ni, Dayu. Tolonglah. Awak dah lama kat sini. Hei, Pergi depan dia. sabarlah. Fikirlah balik. Awak janganlah pergi, ha? Tak payahlah. Tengoklah dia. Tengok menyesal. Pakcik Dayu, kenapa nak tinggalkan kampung ni? Bangsa dah terbakar. Duit dah habis. Sui Wang pula larikan diri. Buat apa tinggal sini lagi? Dah tua-tua pun beracun. Tolong ramai-ramai yang datang ke sini. Pakcik ni lah yang paling tua. Kenapa pakcik paling menyusahkan? Cakap apa? Saya cakap pakcik paling menyusahkan. Kamu ni memang tak ada adab lah. Berani kamu cakap macam tu, ya? Tengok apa pakcik buat. Kalau kamu tak percaya bulat-bulat dengan hasutan Profesor Ling, semua penduduk kampung takkan melabur untuk membina bangsal, tanam cendawan dan alami kerugian. Saya buat ni demi kebaikan semua. Kurang ajar betul. Mentang-mentang yang kamu tak ada dekat sini, kamu kurang ajar dengan saya. Kamu ni memang patut diajar. Okey, pukullah. Tepilah. Pukul saya. Macam ni lah. Tepilah. Saya ajar dia ni. Sudah. Sabar dulu. Tepi. Awak dah hilang akal ke? Awak dah pukul dia. Go! Cepat tangkap orang tua ni. Bawa ke balai. Awak ni siapa? Saya tengah ajar budak ni tadi. Kenapa awak sibuk pula? Jangan campur boleh tak? Dia ketua daerah, tahu tak? Tak faham ke, ha? Tak kisahlah. Ketua daerah pun tak dapat nak halang saya. Sabarlah, janganlah pergi. Tunggu. Halang Dayu. Tunggu dulu. Pergi halang Dayu. Halang dia cepat. Perangai pakcik saya memang turun sikit. Dia tengah marah tu. Abang Dayu. Dayu. Apalah dia ni? Macam mana ni? Biar dia pergi. Ketua daerah, mari. Saya tunjuk kampung Awak kami. tak apa-apa ke? Ya, saya tak apa-apa. Saya tak apa. Tak kena pun. Dia memang melampau. Tak apa. Debo, hantar pakcik pergi stesen. Malaslah. Debo, jangan berkira sangat dengan dia. Pergi. Mari, ikut sini. Pergi cepat. Lalu tu. Tepi. Dekat sana tu. Setiausaha Ma. Ketua daerah Ma datang sini untuk tengok lokasi persidangan dan persediaan persidangan yang akan berlangsung nanti. Kemudian kita akan berjumpa dengan Profesor Ling tentang ucapannya. Pada pendapat awak, kita patut mula dari mana? Tadi tu pakcik awak ke? Kenapa dia garang sangat? Ha? Kenapa dia pukul awak? Malu saya nak cakap. Cakap je lah. Orang tak dengar pun. Ini semua jadi disebabkan persidangan tu.
Setiausaha Gau suruh saya pilih 10 keluarga sebagai tempat yang akan dilawat. Rumah pakcik saya adalah satu-satu tempatnya. Sepanjang hidup dia memang pandai menanam. Cendawan yang dia tanam tumbuh dengan bagus sekali. Jadi saya minta dia kemaskan bangsalnya supaya awak boleh datang periksa. Tapi cendawan pula tengah tak laku. Bila dia dengar nak adakan persidangan, dia cemas nak bakar bangsal dia. Tengok tu, bangsal dia. Nampak tak? Api memang marak betul masa tu. Rumah dia dah hampir terbakar. Pakcik saya sekarang dah tak ada bangsa. Duit pun tak ada. Anak dia pula pergi kerja di Fujian untuk bayar hutang. Dia naik angin dan terus nak pergi dari sini. Saya cemas dengan berita ni. Saya takut penduduk lain terjejas lepas pakcik saya tu pergi. Sebab tu saya hilang kawalan. Dan saya marah dia. Dia sakit hati jadi dia pukul saya dengan kasut dia. Nah, minumlah. Keluarga lain macam mana? Berapa boleh dilawat? Penduduk kampung lain pun rasa panik selepas dia buat kecoh. Sekarang mereka hanya risau jualan cendawan. Tahu tak? Mereka mengejek kita sebab masih ada hati nak buat persidangan waktu-waktu macam ni. Ketua daerah, saya minta maaf sangat sebab tak mampu sempurnakan tugas ni. Saya dah cuba dah, tapi tetap tak boleh. Saya bertanggungjawab dalam hal ni. Bertanggungjawab? Awak cuma setiausaha kampung biasa. Apa awak boleh buat? Kerajaan daerah nak buat persidangan dekat sini. Ini telah diluluskan selepas perbincangan jawatan kuasa. Setiausaha yang dari jawatan kuasa wilayah pun akan datang. Awak berani ke untuk batalkan perkara yang begitu penting ni? Madefu, awak memang dah bazikan banyak masa. Saya bagi awak 3 hari. Lokasi persidangan tu dan 10 bangsa lawatan mesti disiapkan berdasarkan standard dan permintaan. Saya nak periksa lepas 3 hari. Kalau awak tak capai piawaian, bukan saya salahkan awak, tapi parti salahkan awak. Faham tak? Dahlah, jangan cakap hal ni. Kita kena jumpa Profesor Ling. Lepas tu bincang tentang draft ucapan dia. Kejap. Ada benda yang saya belum beritahu lagi. Apa pula ni? Profesor Ling dan kumpulan pakar Fujian telah berpecah kepada 3 kumpulan dan pergi merata tempat untuk promosi cendawan. Awak suruhlah mereka balik cepat. Masalahnya sekarang, mereka pergi ke Xi'an, Zhejiang, Jiangsu dan beberapa tempat lain. Mereka takkan singgah di tempat yang sama. Jadi saya tak tahu mereka ada dekat mana. Kenapa tak cakap awal-awal? Awak memang sengaja ke? Saya tak berani nak cakap. Awak tak datang pun ke belakangan ni. Sekarang saya baru dapat peluang untuk beritahu pada awak. Madefu, awak keluar sekejap. Tinggalkan kami kat sini. Baik. Bukan saya yang tak buat kerja. Saya rasa saya dah hantar rangka ucapan pada Profesor Ling. Semua permintaan, termasuk tarikh akhir dah tertulis dengan jelas kat surat tu. Tapi dia tak kisah langsung. Dengar ni, pernah awak fikir ketiadaan Profesor Ling mungkin bukan perkara buruk? Kita dah tahu macam mana perangai Profesor Ling. Kalau dia ada dan dia tak nak adakan persidangan ni, ini barulah masalah terbesar kita. Tapi kalau Profesor tak ada, siapa yang nak kongsikan pengalaman? Dan masa tu siapa yang nak bagi ucapan? Madefu. Madefu?
穷该